Pertama sekali setelah kita istighfar, minta ampun dan sebagainya. Yang kedua, kalau mampu kita minta maaf, kita minta maaf. Kerana apa tuan-tuan? Dalam kitab Daqaiqul Akhlaq, ulama kata kaedah kita minta maaf kepada orang buruk sangka ialah untuk merendahkan diri kita balik. Sebab benda ni satu perkara yang payah. Nak praktik memang payah. Bila kita buruk sangka dekat seorang, nak minta maaf dekat dia balik. Kata, ni si Fulan, tadi hamba buruk sangka dekatmu. Aku ingat selama ni mu tak isap rokok. Tiba-tiba aku nampak hari ni mu isap rokok. Contoh, Allahu Akbar. Padahal kawan tu isap rokok lama dah. Cuma dia tak pernah buat depan kita sahaja. Bila datang, lah dengar siap rupa-rupa isap rokok. Contoh. Baik. Maka sekiranya kita mampu minta maaf, kita minta maaf. Yang kedua. Yang ketiga, tulis. Maka sedekahkan Fatihah, pahala Fatihah kepada orang yang kita buruk sangka. Mudah-mudahan bila kita mengamalkan kaedah ini akan menenangkan hati kita daripada pihak yang kita sangka, yang kadang-kadang orang tu tak sangka pun kepada kita. Faham mana ibarat? Kita menyangka orang tu bercakap kepada kita begini, walhal kita tak tahu orang tu berkata ke tidak. Maka nak menangkan hati, kata ulama, kita sedekahkan Fatihah. Baca Fatihah tuan-tuan, aku sedekah kepada jemaah kota warisan. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana kita memahami perkara-perkara begini, kadang-kadang begitu banyak perkara-perkara rumit yang bersangkut paut masalah hati, yang kadang-kadang terbalik daripada masalah fiqh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Habis masalah yang kedua. Yang ketiga, tanpa memanjangkan mukadimah, kita meneruskan pengajian kita dengan membicarakan 5 perkara yang wajib dibaca dalam semayang dengan betul. Yang kita namakan pengajian kita sebelum ini ialah tahsinus solah. Dengar ke? Tahsinus solah. Apa makna tahsinus solah? Ialah bagaimana kita nak menyempurnakan semayang kita dengan terbaik. Pada pertemuan sebelum daripada ini, kita telah membahaskan di antara beberapa perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul. Yang pertama sekali apa? Dalam sembahyang hanya 5 perkara sahaja yang wajib dibaca. Pertama, takbir, Allahu Akbar. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, sudah. Tahiyat dulu. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat, lafaz selawat. Yang kelima, lafaz salam. Tuan-tuan pegang dulu kini selamanya. Dalam satu sembahyang, tak kira sembahyang apa ke, maka 5 perkara ni wajib dibaca. Melainkan sembahyang mayat. Sembahyang mayat tuan-tuan tolak sahaja satu, apa dia? Tahiyat. Sembahyang mayat tahiyat tak ada. Tapi takbir ada, Fatihah ada, selawat ada, salam ada. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelum ini telah kita membahaskan yang pertama, iaitu takbir. Dan telah kita masuk pula pada setengahnya Fatihah. Hari itu Fatihah kita berhenti di mana? Hari itu Fatihah kita berhenti di mana? Tak ada tanda? Ya? Tak pasti. Baik, tak silap Ar-Rahmanir Rahim. Tak apa dah, kalau tak ingat kita ulang balik Baik. Jadi baca kaedah pengajian kita mudah. Pertama sekali, bila mana hamba baca, hamba nak tuan-tuan ikut kerana Allah. Yang kedua, bila mana hamba tanya, hamba nak tuan-tuan jawab kerana Allah. Yang ketiga, sekiranya terdapat kesilapan di atas lidahnya hamba, maka minta ditegur kerana Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang wajib dibaca, sebut. Dalam sembahyang ada 5. Takbir Fatihah, tahiyat selawat salam. Takbir Fatihah, tahiyat selawat salam. Dah. Artinya, sebagaimana hukum tuan-tuan dah faham sebelum ini, dalam sembahyang 5 perkara ni wajib dibaca dengan betul.
Bila wajib dibaca dengan betul, maka tak dapat tidak wajib kita berguru, wajib kita belajar, wajib kita mengaji, wajib kita datang kuliah. Tapi jaga, setelah tuan-tuan belajar, setelah tuan-tuan mengaji, setelah tuan-tuan berguru, maka tak wajib dibaca 5 perkara ni dengan betul. Betul tak? Oh, sudah. Betul kata betul, salah kata salah. Hamba ulang balik, dengar dah. Tadi kita kata, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam wajib dibaca dengan betul. Kalau tak betul baca, semayang sah tak? Tak sah. Maka tak dapat tidak, antara langkah nak baca dengan betul, perlu kita belajar. Perlu kita berguru, perlu kita mentelaah, perlu kita datang kuliah. Tapi setelah tuan-tuan belajar, setelah tuan-tuan berguru, setelah tuan-tuan datang kuliah, maka datang pula hukum yang lain, maka tak wajib dibaca 5 perkara dengan betul. Betul ke tidak? Salah. Dah? Baik. Kita buat satu misalan yang mudah. Dah? Satu misalan yang mudah. Kita ni semayang dah 30 tahun dah contoh. Dah? Lidah kita ni dah kita bina 30 tahun. Allahu Akbar. Contoh. Dah? 30 tahun dah kita bina lidah ni Allahu Akbar. Tiba-tiba hari ni mengaji, Ustaz Irwan kata tak boleh buat Allahu Akbar. Kena buat Allahu Akbar. Agak-agak tuan-tuan, selepas mengaji, sekali lagi boleh buat tak? Cuba jawab. Oh, sudah. Jawab. Dah. Sebab tu kena faham ibarat. Perubahan ini bukan datang dari mengaji. Ni akidah. Perubahan ni datang daripada Allah. Yang wajib tuan-tuan mengaji. Faham tak faham tu kerja Allah. Amal tak beramal itu kerja Allah. Kalau ada rahmat datang, kita boleh berubah. Betul tak? Kalau tak ada rahmat datang, bermakna orang tu Allah Ta'ala tak beri izin lagi untuk berubah. Persoalannya, adakah semayang dia tak sah? Dah. Contoh. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hukum kita belajar tak boleh tukar ha dengan ha. Contoh. Kena baca Alhamdulillah. Tapi yang baca tu siapa? Dia dah datang kuliah, dah datang mengaji. Dia tahu tak boleh baca Alhamdulillah. Tapi lidah dia tak mampu buat. Dia baca juga Alhamdulillah. Semayang sah tak? Sudah. Dah. Ni kata hukum. Hamba mengaji di Fatoni, tuan-tuan dengan satu ulama alim 7 qiraat. Dah. Tapi kalau tuan-tuan dengar dia baca Quran, datang perasaan, sedap lagi aku baca. Allah, sungguh. Dah. Datang perasaan begitu. Kerana apa? Allah Ta'ala beri dia ilmu, tapi Tuhan tak beri dia lidah. Dah. Dia ni tuan-tuan tua dah, gigi tak ada. Nak sebut roh, tak berbunyi roh, gigi tak ada. Tapi jangan tanya masalah qiraat, al-ilmu fi sudur la fil kutub. Tak ada satu pun tengok kitab dia hurai A sampai Z. Dah. Tapi nak buat, Tuhan tak beri dia kelebihan. Sebab tu tok guru tu tak pernah jadi imam. Dah. Padahal ulama besar 7 qiraat. Sebab tu nak faham hukum-hukum begini supaya apa? Hamba nak menggembirakan hati tuan-tuan. Takut-takut ada yang dah mengaji dah, kemudian datang gelisah pada hati. Macam mana ni? Tahu dah hukum ni begini. Tapi nak buat tak mampu lagi. Dah. Ketika itulah baru ada kaitan kita dengan Allah. Jelas? Dah. Jadi betul lah kita kata. Asalnya takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam wajib dibaca dengan betul. Tapi kalau dah belajar, tak wajib baca dengan betul. Betul tak? Betul. Betul lah. Dah. Bagi mereka yang mampu, sila baca dengan betul. Yang tak mampu, boleh baca? Tak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Jadi hari ini kita masuk kepada bahagian yang kedua, yakni suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Baik. Sebagaimana hukum yang tuan-tuan dah tahu, auzubillah hukumnya wajib ke sunat? Sunat. Tapi ingat, walaupun sunat, kadang-kadang setengah tempat tak perlu kita buat. Kalau kita buat, ditegah. Ketika bila? Cuba seorang tolong jawab. Ketika masbuk. Ingat dah, masa masbuk jangan pandai-pandai nak baca auzubillah. Kerana apa? Bila baca auzubillah hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dah tahu dah imam tengah baca inna a'tayna, contoh kita baru masuk. Kita lewat dah, baru masuk, tengok imam tengah baca qul ya ayyuhal kafirun. Pada adat kita dan tak baca Fatihah sampai habis.
Tak, dan ulama kata sekiranya begitu, perlu kita terus membaca yang wajib.